Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita teruskan pembelajaran di bab 2, bersambung daripada bab 2.1 dan bab 2.2 yang lalu. Sekarang kita tengok pula bab 2.3 dan bab 2.4. Seterusnya kita tengok bagaimana berlakunya pembentukan negeri-negeri Selat, di mana kita tahu hasil daripada perjanjian Inggeris-Belanda ataupun perjanjian London 1824 itu, Inggeris kini berkuasa di negeri Utara Melayu, manakala di negeri Selatan dikuasai oleh Belanda. Lalu sekarang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka di bawah kekuasaan British. Lalu British merancang untuk menyatukan pentadbiran ketiga-tiga negeri ini yang dipanggil negeri-negeri Selat Trade Settlement. Contohnya Pulau Pinang 1786 hingga 1826. Tengok pera pembentukan negeri-negeri Selat ini. Kalau kita tengok negeri Selat ditubuhkan 1826. Ini kita tinjau sebelum pembentukan negeri-negeri Selat. Ditadbir Perancis Selat 1787 menjadi pelabuhan bebas dikuasai oleh pedagang persendirian, contohnya kapitan-kapitan. 1805 dinaik tarafkan ke presidensi, keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay. Manakala Singapura, presiden diletakkan di bawah Lieutenant Governor British di Bangkahulu, pusat pertemuan pedagang persendirian dalam urusan perdagangan dengan China. Melaka ditadbir oleh Resident Councillor menggunakan sistem kapitan, iaitu setiap kaum ada ketua. Penghulu bertanggungjawab menjaga kawasan luar bandar. Ketua kaum menjaga suku kaum masing-masing dan menegakkan undang-undang. Sama ada undang-undang adat ataupun undang-undang British. Seterusnya kita tengok 2.3 perincian yang pertama, latar belakang Pulau Pinang, Singapura, Melaka sebelum pembentukan negeri Selat. Okey, ini lebih kurang sama yang sebentar tadi, cuma ada grafiknya. Jadi pelajar tengoklah sepintas lalu. Cikgu tak berhajat untuk menerangkan benda yang sama. Okey, kita tengok yang di sini ada kepentingan negeri-negeri Selat kepada British. Pertama, bila kita sebut negeri Selat, bermakna kita kena rujuk tiga-tiga negeri ini. Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Okay, British sekarang dapat mengawal Selat Melaka daripada hujung sampai atas. Taraf pelabuhan bebas menarik minat pedagang luar. Pusat pengumpulan barang dagangan daripada pedagang-pedagang sebelum berlayar, sama ada pedagang daripada India, pedagang daripada China untuk menuju ke barat. Pintu masuk buruh luar, terutama buruh China dan India, menjadi pusat penanaman modal bagi pelabur-pelabur dan pelaburan mereka dianggap menguntungkan. Sesungguhnya benda yang sama yang telah kita tengok di dalam taklimat mata pelajaran. Cikgu tak bajak untuk memberi penerangan, cuma pelajar tengok sepintas lalu. Tutur pentadbiran negeri-negeri Selat di India. Pejabat tanah jajahan di London yang kemudiannya mengawal negeri-negeri Selat setelah dipindahkan daripada pentadbiran di India. Okey, sekarang kita tengok pentadbiran negeri Selat asalnya ditadbir oleh Governor General HHTI yang berpusat di India dengan bantuan Resident Councillor di tiga negeri-negeri Selat. Kawalan pentadbiran tidak cekap kerana faktor jarak yang jauh. Timbul pelbagai masalah yang membuatkan pedagang tidak puas hati seperti peningkatan jenayah. Negeri-negeri Selat dijadikan tempat buangan banduan ataupun orang salah. Syarikat HHTI India sibuk memberi tumpuan kepada pemberontakan sepoi, iaitu askar-askar India serta masyarakat tempatan di India, serta tidak sempat untuk mengambil tahu pentadbiran negeri-negeri Selat. Hasil desakan pedagang
Pejabat tanah jajahan London mengambil alih pentadbiran negeri Selat termasuk menguatkuasakan undang-undang British. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita tengok pula soalan latihan untuk bab 2. Okey, tanpa membuang masa, kita terus tengok soalan, contoh-contoh soalan. Pertama, okey, soalan ini dia ada di atasnya ada penunjuk cara. Okey, ada kata-kata. Penduduk alam Melayu mempunyai ikatan serumpun. Lalu apa maksud serumpun? Ini kunci kata yang pelajar kena faham. Ikatan serumpun bermaksud ada perkaitan, ada persamaan, ada hubungan. Ini dipanggil serumpun. Lalu aspek apakah yang dilihat antara penduduk alam Melayu ini boleh dipanggil serumpun? Berdasarkan pernyataan di atas, apakah aspek keserumpunan tersebut? Agama, apakah agama itu semua menganut agama yang sama di alam Melayu? Tidak. Bahasa, apakah bahasa yang sama? Kalau kita tengok berbeza. Jadi, namun bahasa ni dia ada persamaan juga. Ada sesetengah perkataan tu yang masih digunakan sama. Budaya, contohnya makan nasi dengan tangan. Sama ke tidak? Mungkin sama. Ekonomi, adakah sama? Apakah orang yang berada di negeri perdagangan sama kegiatan ekonominya seperti di Pulau Jawa yang mengusahakan pertanian, ataupun di Pulau Sumatera, ataupun Pulau Sulawesi dan Makassar serta Ternate? Ekonominya berbeza. Okey, lalu di sini yang boleh kita lihat ada persamaan dalam masyarakat alam Melayu adalah dari segi bahasa dan budaya. Seterusnya soalan yang kedua. Contoh soalan adalah, tengok penerangan yang diberi. Kerajaan ini diasaskan oleh Jayavarman kedua. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong. Nombor 2, kerajaan alam Melayu yang manakah berkaitan dengan maklumat di atas? Okey, pelajar, untuk contoh soalan ini soalan berbentuk fakta, di mana pelajar kena ingat dan hafal setiap kerajaan yang pelajar belajar. Baru dah boleh jawab. Namun, kita ada satu contoh ataupun satu yang kita boleh fikirkan. Okey, contohnya Funan. Funan pun dia terletak di Sungai Mekong juga. Angkor pun terletak di Sungai Mekong. Tapi Champa dia tidak terletak di Sungai Mekong. Sriwijaya dia terletak di Pulau Sumatera. Lalu C dengan D itu kita dah boleh tolak. Lalu pilihan yang ada pada kita sekarang ini adalah Funan dan Angkor. Di sini kita kena belajar lokasi kerajaan. Dan lokasi-lokasi ini pelajar kena ingat. Kerajaan Funan contohnya menguasai semua termasuk lembah Sungai Mekong. Tapi pengasasnya itu orang lain. Itu yang kita kena faham. Lagi satu, Funan itu dia terletak di muara Sungai Mekong, di tepi laut. Manakala Angkor di lebih mendalam sikit, iaitu dipanggil lembah Sungai Mekong. Itu kalau pelajar nak fikirkanlah. Bagaimanapun berdasarkan fakta ni kita kena ingatlah siapa Jayavarman. Pendapat daripada Sultan Takdir Ali Shahbana yang mengatakan bahawa sifat orang Melayu sendiri telah membantu mengembangkan bahasa Melayu ke alam Melayu. Apakah sifat yang dimaksudkan? Ini mengembangkan bahasa. Gemar membaca, gemar belayar, gemar menyelidik, gemar berbual-bual. Okey, dekat sini kita tahu orang Melayu terlibat dengan perdagangan dan mereka sentiasa belayar dengan kapal. Kadang-kadang soalan aneka pilihan ataupun objektif ini pelajar kena fikir sekejap. Jangan tengok terus jawab. Okey, nombor 4 pula kita tengok berapakah bilangan bahasa yang dipertuturkan dalam kalangan masyarakat di alam Melayu.
59, 78, 200, 213. Okey, untuk soalan ini pelajar juga perlukan fakta yang diberitahu di dalam buku teks. Sebab itulah buku teks itu kena baca dan ingat fakta-faktanya, serta kalau boleh pelajar-pelajar buat poin-poin penting ataupun fakta-fakta penting dan catat dalam bentuk ringkasan fakta untuk pelajar mudah mengingat dan menghafal fakta-fakta. Okey, di sini 200 bahasa. Contoh soalan yang seterusnya kita tengok pedagang X menyebut kata H. Rajah berikut berkaitan dengan kedatangan pedagang luar dan panggilan mereka kepada sebuah kerajaan alam Melayu. Apakah X dan panggilan mereka? Pilih padanan jawapan yang betul. Okey, kata H. Kalau kalah Ba tu pedagang Arab. Dia ada nama-nama panggilan dan kita kena ingat. Kata H ini, Kadaram kata H itu panggilan daripada pedagang India. Okey, India. Yang menyebut masuknya kepada kerajaan Kedah Tua. Okey, seterusnya kita tengok soalan contoh yang ke-6. Antara berikut apakah kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Champa pada abad yang ke-14 Masihi? Ini pun pelajar kena ingat juga. Byzantine tu sama dengan siapa? Mongol tu sama dengan siapa? Mongol tu dia muncul lebih awal. Okey, lebih kurang kita tengok jawapannya 1 dengan 4. Kerajaan Delhi, kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Delhi ini kalau pelajar buka buku dia panggil kerajaan Mongol ataupun Mughal, ada juga. Seterusnya yang ke-7, saya terus bagi jawapan. Sebab apa? Cikgu ada nak bagi tahu. Okey, apakah destinasi yang terlibat dengan penghantaran sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama tersebut? Ini adalah perbincangan di dalam bab yang ke-7 tingkatan 1, iaitu tamadun India dan China, di mana pemerintah Maurya iaitu Asoka menghantar Utara dan Sona ke alam Melayu untuk mengembangkan ajaran Buddha. Manakala ke Sri Lanka, Asoka menghantar adiknya iaitu Mahindra. Seterusnya kita tengok maklumat berikut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan Majapahit pada abad yang ke-14 menghantar utusan ke India. Mengapakah Majapahit berbuat demikian? Kita belajar ada beberapa jenis hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan hubungan diplomatik. Kalau diplomatik itu hubungan persahabatan. Jadi kita tengok apa yang dibuat oleh kerajaan Majapahit. Mengeratkan hubungan persahabatan ataupun dipanggil hubungan diplomatik. Okey, ke-9, apakah kepentingan hubungan diplomatik kepada kerajaan alam Melayu? Yang ini memerlukan common sense, dia panggil, untuk kita fikir. Dan kita berfikir bila kita mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar, apa manfaat yang kita dapat? Adakah meningkatkan jumlah penduduk? Adakah mengukuhkan kedudukan raja? Ataupun rakyat lebih setia? Ataupun memberikan kemakmuran kepada negara? Dekat sini jawapannya mengukuhkan kedudukan seseorang raja. Contohnya hubungan diplomatik antara China dengan Melaka menyebabkan Melaka tidak lagi diancam oleh Siam. Seterusnya kita tengok lokasi kerajaan-kerajaan yang sezaman. Contohnya pertama dengan kerajaan Funan. Ini sekadar contoh perbincangan. Cikgu tak berhajat untuk nak ni, cuma cikgu paparkan sahaja
Kerajaan Funan pertama, Empayar Kushan di Lembah Indus, Empayar Parsi, seterusnya dinasti Han di China, dan Empayar Rom yang kita belajar diwakili oleh seni bandanya iaitu Colosseum. Seterusnya kita tengok abad yang ke-9. Abad yang ke-9 iaitu diwakili oleh 3 kerajaan alam Melayu, Angkor, Champa dan Sriwijaya. Manakala 4 kerajaan yang sezaman adalah Kerajaan Chola di India, Kerajaan Abbasiyah yang terletak di lembah Mesopotamia, Dinasti Tang, seterusnya Empayar Byzantine. Abad yang ke-14 pula diwakili oleh Angkor, Champa dan Majapahit. Ada 3 kerajaan yang sezaman iaitu Kesultanan Delhi ataupun Mughal ataupun Mongol disebut zaman dahulu. Tentunya Empayar Mongol lain dengan Mughal tadi. Yang Mughal tadi di India, tapi anak beranak ataupun keturunan daripada Empayar Mongol. Tentunya Kerajaan Turki Utsmaniyah. Itulah pembelajaran kita pada kali ini di bab 2 yang bertajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Jangan lupa jumpa lagi di bab 3 untuk pembelajaran yang seterusnya. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.